Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Khamis, iaitu untuk subjek sirah. Jadi boleh bawa keluar buku teks sirah tahun 4. Okey, kemudian boleh buka kepada muka surat 41. Sebelum ni kita sudah selesaikan pada tajuk pentadbiran. Kita dah bincangkan macam mana bentuk-bentuk pentadbiran, macam mana Rasulullah SAW membentuk pentadbiran negara Islam. Jadi hari ini kita akan tengok pula bagaimana pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam, dalam ketamadunan Islam. Okey, baik, sama-sama kita baca pada muka surat 41. Kita tengok dahulu tajuk besar dia, iaitu pendidikan. Unit 3, pendidikan. Kita tengok perenggan yang pertama. Sama-sama kita baca. Pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian dan kerasulan. Dan kerasulannya. Okey, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi merupakan suatu ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iaitu surah Al-Alaq. Yang mana maksud Iqra itu adalah bacalah. Pernah dengar tak orang kata membaca adalah membaca adalah kunci ilmu. Membaca adalah pembuka ilmu. Jadi dengan membaca kita akan memperolehi ilmu. Jadi itulah maksud yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang mana wahyu yang pertama itu pun sudah menunjukkan kepada ilmu, kepada pendidikan. Okey, baik, kita sambung lagi bacaan. Setelah mendapat wahyu, baginda SAW terus menyeru dan membimbing masyarakat supaya meninggalkan perbuatan keji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini bermulalah pendidikan Islam terhadap orang-orang Arab di Mekah. Okey, kita tengok tempat yang pertama sekali Rasulullah SAW menyebarkan ilmu. Okey, baik. Tempat yang pertama sekali adalah rumah Rasulullah SAW sendiri. Okey, kita tengok. Kita baca perenggan di bawah tajuk rumah Rasulullah SAW. Institut pendidikan yang pertama ialah rumah baginda SAW sendiri. Di sinilah baginda mengajar dan mendidik ahli keluarganya dengan didikan Islam, iaitu percaya kepada kewujudan Allah yang Maha Esa, berpandukan pendidikan Al-Quran. Mereka termasuklah isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah. Tempat yang pertama sekali Rasulullah SAW mendidik tentang Islam adalah di rumah baginda sendiri. Yang mana orang yang pertama memeluk Islam adalah isteri baginda sendiri, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk Islam. Nabi sampaikan ilmu tentang Islam kepada isteri baginda sendiri. Selepas isteri baginda, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi. Ketika ini Sayyidina Ali masih kecil dan belum lagi berkahwin dengan anak Nabi Muhammad SAW, iaitu Fatimah. Ketika wahyu pertama disampaikan dan ketika ilmu yang pertama disampaikan oleh Rasulullah di rumah baginda sendiri. Ketika ini Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib masih kecil dan merupakan sepupu Nabi. Dan ni Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah hamba Nabi yang paling Nabi sayang. Kiranya macam anak angkat lah. Nabi anggap dia sebagai anak angkat, Zaid bin Harithah. Okey, baik.
Kita teruskan lagi muka surat 42. Okey, tadi dekat rumah Rasulullah, tempat yang pertama disebarkan ilmu tentang pendidikan Islam. Jadi yang kedua adalah Darul Arqam. Darul Arqam ni apa? Okey, jom kita sama-sama baca. Setelah pengikutnya semakin bertambah, baginda SAW berpindah ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang terkenal dengan nama Darul Arqam untuk berdakwah. Kan mula-mula kalau kita belajar dahulu, Rasulullah SAW yang pertama sekali, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mana bila Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu, Nabi berdakwah yang pertama sekali kepada ahli keluarganya, iaitu di rumah Rasulullah lah. Isteri Rasulullah, sepupu Rasulullah dan juga hamba Rasulullah ataupun anak angkat Rasulullah. Kemudian bila pengikut Rasulullah semakin ramai, jadi Rasulullah SAW berdakwah di rumah Al-Arqam. Darul Arqam ni, darul ni sebenarnya dalam bahasa Arab bermaksud rumah. Daru. Daru ni dalam bahasa Arab rumah. Al-Arqam ni nama sahabat Nabi, yang mana nama penuhnya adalah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di rumah Al-Arqam. Okey. Kita teruskan lagi. Di sinilah Nabi Muhammad SAW mengajar Al-Quran dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan guru pendidik yang terulung dalam sejarah Islam. Ya, Nabi adalah guru bagi seluruh umat Islam. Sebenarnya guru yang terpaling mulia adalah Rasulullah SAW. Guru di kalangan manusia lah. Okey, baik. Selepas Darul Arqam, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, tempat untuk Nabi menyebarkan ilmu tentang Islam adalah di masjid. Okey, sama-sama kita baca. Okey. Selepas perpindahan Nabi Muhammad SAW dan orang Islam ke Yathrib, iaitu Madinah, baginda SAW telah membina 2 buah masjid, iaitu Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi. Serentak dengan itu, nama Yathrib telah ditukar kepada Madinah. Bermula dari sinilah masjid menjadi institusi pendidikan yang terpenting pada masa itu sehingga kini. Macam Ustaz cerita tadi, selepas kisah penghijrahan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dengan para sahabat lain ke Madinah, dan ketika itulah masjid menjadi tempat untuk Nabi mengajar. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi untuk yang lain-lain ni, InsyaAllah lagi 2 tempat ini kita akan sambung di masa yang akan datang. Jadi kerja rumah kamu hari ini adalah, okey, boleh buka buku latihan, buku aktiviti sirah. Boleh buka muka surat 33. Okey, ada peta minda dekat sini. Jadi disuruh apa? Disuruh kamu lengkapkan dengan jawapan yang betul. Okey, berkaitan apa ni peta minda ni? Okey, berkaitan masjid pusat pembangunan manusia dalam banyak aspek. Antaranya, jadi ada beberapa jawapan yang telah diberikan, 3 jawapan. Jadi yang lebih daripada yang selebihnya, yang 3 ini kamu kena isi sendiri. Dan mana nak rujuk?
Okey, muka surat 33 ni kan. Mana nak rujuk, mana nak cari jawapan dia? Kamu boleh rujuk pada buku teks. Okey. Sebelum ni kita dah belajar dah tajuk ni. Ya. Saya nak bagi kamu senang sikit. Okey, kamu boleh rujuk pada muka surat buku teks. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 34, 35 dan juga 36. Mana nak dapat, mana nak tahu mana jawapan dia? Okey, dekat nombor-nombor ni. Masjid, okey, nombor 1, masjid sebagai pusat ibadah. Okey, 2, masjid sebagai pusat kemasyarakatan. 3, masjid sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. 4, masjid sebagai pusat ekonomi. Yang kelima, masjid sebagai pusat politik. Yang keenam, masjid sebagai pusat seni. Dan yang ketujuh, masjid sebagai lambang perpaduan umat Islam. Jadi awak boleh isikan jawapan-jawapan tadi dalam buku teks ini pada tempat yang kosong. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.